Malaysia ni masuk macam mana nak cakap? Dia bab ni dia cerita pasal kenapa Malaysia join ASEAN apa semua kan kan? Yes. Sebab ada beberapa pertubuhan ASEAN, ASEAN. Kenapa bergema suara cikgu? Okey. Kemudian kita ada Zopfan, kita ada Mafilindo. Mic tutup. Ada mic tu. Mungkin ada duduk sebelah-sebelah ke jadi dia bergema. Okey. Jadi bagaimana kita menjalankan hubungan tu? Sebab kita kena berhubungan secara baiklah dengan setiap negara. Untuk apa? Mesti kita ada kepentingan juga kan? Okey. Jadi adakah wakil pembentang ini nak bentang? Ataupun masih tidak bersedia? Ada tu. Ada rasanya. Tak dengar lah. Okey, kita tengok apa yang ada dalam buku teks. Ada ke? Kita tak ada respon je? Ada. Ada. Tapi Amirullah dulu. Ada cikgu, ada. Ada. So Amir macam mana? Apa cikgu? Macam mana? Nak cikgu sambung ke ataupun macam mana? Macam mana Dan? Boleh nak terang? Boleh Dan? Saya ada slide cikgu. Nak tunjuk Oh, balik. ada slide. Oh, bagus. Ada. Cikgu no, cikgu cari slide kan. Okay. So kalau ada slide, cikgu ni lah. Cikgu ni, matikan slide cikgu. Alright. Okay, silakan. Kejap ya. Ada pun. Nasib baik tak mengecewakan. Kalau tak, cikgu kena pindah dengan penuh kesedihan dan kekecewaan. Okay, mana? Alright. Penuh. Ada apa? Semua keluar dekat dia punya tu. Apa tu? Nama? Eka Carol. Cikgu. Ya? Kenapa cikgu pindah? Oh, tadi Alia masuk lambat ni cikgu Cikgu. digerakkan sebab naik pangkat lah kira. Bertukar jawatan daripada guru biasa kepada guru kanan bidang. Yang duduk bawah kelas korang tu kan, GKMP, cikgu naik jadi GKMP. Wow, siapa ganti korang? Ganti kamu tak tahu lagi. Ada 3 orang calon lah, Cikgu Johani atau Cikgu Asmani atau Cikgu Sabarli. Cikgu Sheila. Kalau keempat. Anytime. Time cuti kita boleh. Cikgu pindah sekolah mana? Lasal. SMK Lasal. Semua lelaki. Sekolah semua lelaki. Okay, mana Idan? Oh, Hikmah, patutlah kau hantar gambar sekolah tu. Apa? Bila masuk hantar. Okay, cantik slide. Sendiri buat ke dapat? Dari mana-mana? Telegram ni. Okay, tak apalah. Kejap cikgu. Lupa dah buka mic. Sekejap.
Okay, nampak eh. Nampak dia, nampak. Nampak Jelas. Cikgu tak nampak lah. Macam Tak mana? nampak lah. Zoom cikgu, zoom. Okay, Yelah. Kena zoom. Tak, dia kalau laptop ni kita nak zoom, dia jadi lagi kecil. Aidil tolong baca Aidil. Pertemuan kopi. Kau dan lawan. Aku fokus. Oh, ataupun kena full screen ke? Sekejap. Screen. Okay. Silakan. Baca je ke cikgu? Baca Baca Aidil. sambil terang lah. Baca sampai terang Aidil. Okay, Amirul baca. Amirul? Ada ke Amirul? Ha, ada. Okay. Cikgu saya tak nampak cikgu nak baca. Bagi biru lah cikgu. Yang tu apa tu? Dasar apa tu? Dasar luar. Latar belakang dasar luar. Dasar luar. Bermula sejak zaman Kerajaan Melayu. Kesultanan Melayu Melaka menjaringkan hubungan dengan kerajaan lain sama ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. Jadi jadi kan? Baca je. Jangan baca. Hubungan luar sebelum Melaka. Pertama, sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal seperti apa tu? Paan, Langkah Sukar dan Cit. Apa tu? Cih Tuk telah mengadakan hubungan dengan China. Pada tahun 424 Masihi, kerajaan Paan menghantar utusan ke China. Kerajaan Langkah Sukar menghantar utusan ke China pada tahun 532 Masihi. Kerajaan Tiu pula menghantar utusan ke China pada tahun 608 Masihi. Cih tu dengan pan. Tiu. Perantaran utusan ini menjadi hilang. Tak nampak dah. Sudah. Sorry. Hilang dah. Hilang dah. Sorry, ada masalah. Perantaran utusan ini menjadi bukti jelas wujudnya hubungan antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan negara China. Kau sambungkan. Hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau atau di alam Melayu pada abad ke-15 dan ke-16. Hubungan ini terjalin dalam dua bentuk. Hubungan diplomatik iaitu dilaksanakan melalui pengantaran utusan. Yang kedua, hubungan perdagangan dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan kepada Melaka. Okey Aidil, sambung. Jadi apa maksudnya di situ? Apa maksudnya di situ? Dia bising dan. Bagaimana latar belakang dasar luar ni boleh terjadi? Bermaksud bukan bila Malaysia terbentuk baru kita mencari hubungan luar, membina hubungan luar. Tak. Bermaksud kat sini
sejarah hubungan luar tu memang dah daripada zaman sebelum Melaka lagi. Daripada sebelum Melaka wujud. Okey, sebelum Kesultanan Melayu Melaka lah. Lepas tu sehinggalah Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi adalah hubungan apa? Hubungan diplomatik. Lepas tu ada hubungan yang memerlukan perlindungan. Lepas tu ada juga yang kan ada sampai puteri Cina Hang Lipo kan kahwin dengan apa? Salah seorang raja kan di Melaka. Okey. Okey, teruskan. Bentuk hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan pihak asing, hubungan diplomatik. Apa benda? Dan off mic Dan. Sorry. Hubungan diplomatik negara China, Ryukyu Jepun lah cikgu. Ya. Ryukyu, Siam, Makassar, Pasai dengan Turki. Hubungan perdagangan pula China, Hadramaut Yaman. Yaman, Pegu Dan. Ya betul. Luzon, Gujarat, Coromandel, Bengal, Mesir, Parsi dan Turki. Okey. Adam mana Adam? Jalan-jalan. Okey, jadi bila disebut hubungan perdagangan tu, jadi waktu sinilah Kerajaan Melaka mendapat keuntungan. Okey, lebih-lebih lagi waktu tu Selat Melaka adalah satu pelabuhan dagangan yang begitu masyhur pada zaman dulu kan. Okey, sambung. Kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, menjamin kestabilan dan keselamatan negara. Yang kedua, menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Yang ketiga, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Melaka. Yang keempat, tak nampak lah Dan? Tak nampak. Kejap. Kejap ada, kejap hilang. Okey, jadi yang pertama, apa pentingnya hubungan luar tu? Okey, kalau kita tengok sama je dengan zaman sekarang. Okey, kepentingan luar pada abad ke-15 adalah pertama kita nak menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Kenapa? Bagi mengelakkan serangan daripada pihak luar. Ya, kita ada hantar ufti. Tu apa? Macam hadiah. Dia ada juga yang kita kena bayar cukai. Tu hubungan juga. Okey, jadi kita nak menjamin kestabilan. Kita nak kita punya politik stabil, kita nak kita punya ekonomi stabil. Lepas tu untuk keselamatan kerajaan juga. Kenapa? Sebab kita tak nak kita ni diserang musuh, lepas tu kita tak nak kita punya rakyat pun terancam nyawa. Okey. Yang kedua, kita nak menjamin kemakmuran Melaka. Kemakmuran. Okey. Jadi nak bina kemakmuran, apa yang dikatakan dengan makmur? Makmur adalah negara yang stabil. Dia berkait juga dengan yang pertama tadi. Dia makmur, jadi dia mestilah aman damai. Okey, kaya juga kan makmur ni. Kita boleh definisikan makmur ni sebagai kaya. Okey. Jadi yang ketiga, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Kita nak kuasai aktiviti perdagangan dekat Melaka. Sebab tu kalau orang datang berdagang, akan dikenakan cukai. Kalau daripada Jepun kena berapa persen. Kalau daripada Arab Saudi berapa persen. Dia ada persen-persennya berapa. Itu kita nak menguasai lah aktiviti perdagangan. Okey, seterusnya Haikal. Yang keempat, memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka.
Yang kelima, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Okey, so tadi memperoleh perakuan. Maksudnya kedaulatan Melaka tu disahkan, diperakukan, diiktiraf oleh negara lain. Okey. Kelima, kita nak bantu Melaka tu muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Okey. Seterusnya. Zaman British. Pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu NNS, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Selepas kemerdekaan, dasar luar negara memasuki era baru setelah negara kita mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan membolehkan kita mengubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Pendapat dua perkembangan penting dalam dasar luar. Pertama, semasa tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dasar luar berbentuk pro-barat. Pro apa tu? Pro apa tu Dan? Betul lah. Pro-barat. Dan anti-komunis. Kedua bermula ketika Tunku Abdul Razak Husin apabila Melayu lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Okey, kita tengok bila zaman British, okey. Jadi hal ehwal luar negeri, Melayu negeri-negeri selat dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Kita tengok, ialah sedangkan hal ehwal dalam negeri pun dikawal, ini apakah lagi dengan hal ehwal luar negeri. Jadi memang dikawal oleh British. Okey. Kemudian selepas merdeka, bila kita dah merdeka, kita ada apa? Kita ada kebebasan. Okey, untuk mengubah sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Ada dua perkembangan dia sebut kat sini. Okey, pertama ketika tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, apa yang terjadi waktu tu? Okey, dia berbentuk pro-barat dan anti-komunis. Apa maksud pro-barat? Dia gaya macam barat. Pentadbiran dia. Gaya ke Pentadbiran kaya? dia, gaya pentadbiran macam barat. Yes, pro-barat bermaksud kita menyokong barat. Apa sahaja dasar yang barat buat, kita ikut. Kita jadikan contoh, kita jadikan dia model. Okey. Dan anti-komunis. Anti-komunis apa? Anti lah, bermaksud kita tak suka. Kita tak sokong komunis. Kita tak nak ikut gaya komunis. Okey, itu perkembangan waktu Tunku Abdul Rahman memerintah. Okey, perkembangan kedua. Waktu Tun Abdul Razak Husin jadi PM. Okey. Apabila Malaysia, tadi siapa sebut Mirul sebut Melayu? Malaysia. Malaysia lebih bersikap tak mihak kat mana-mana. Pro-barat pun tidak, dengan komunis pun tidak, dengan Jepun pun tidak. Maksudnya tidak mana-mana ideologi. Tak ikut. Kita punya acuan sendiri. Okey. Boleh dapat? Waktu Tunku Abdul Rahman dia pro-barat, kita ikut barat, kita ikut model barat. Tapi bila tu Abdul Razak Husin, kita lebih berpaksi kepada jati diri kita sendiri. Kita tak memihak kepada mana-mana ideologi. Okey. Next. Asas pengubalan dasar luar. Matlamat pengubalan dasar luar. Dasar luar amat penting kepada Malaysia kerana dasar ini mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi susuana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa. Kejayaan dasar luar dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik seperti kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Sejak tahun 1956, persediaan asas untuk menubuhkan
Kementerian Luar Negeri telah bermula dan dikenali sebagai Kementerian Al-Ehwal Luar. Pada tahun 1966, nama kementerian ini diubah menjadi Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini berpindah dari bangunan Sultan Abdul Samad ke kompleks baharunya dan dikenali sebagai Wisma Putra yang terletak di Bukit Petaling, Kuala Lumpur. Pada 17 September 2001, Kementerian Luar Negeri memulakan operasi di nombor 1 Jalan Wisma Putra, Francis 2, Putrajaya. Wisma Putra berperanan mengubal dasar luar serta menjaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa. Okey, jadi dia punya main point kat sini apa? Kementerian Ahli Luar. Itu penubuhan. Okey, matlamat. Okey, belum masuk lagi kan? Okey, dia mula cerita kronologi lah kan. Okey, bila kejayaan dasar luar Malaysia ni dapat wujudnya hubungan baik-baik ni lah, berbaik-baik dengan kerjasama erat dalam bidang ekonomi, politik dengan pertahanan. Okey, serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Lepas tu wujudlah Kementerian Luar Negeri. Lepas tu kementerian itu pula pada tahun 1966 diubah menjadi Kementerian Luar Negeri, berpindah daripada bangunan Sultan Abdul Samad ke kompleks barunya. Okey, ini dia punya kronologi ni lah. Okey, next. Matlamat penggubalan. Matlamat pengubalan dasar luar mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Nombor 2, melindungi kepentingan nasional. Nombor 3, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Nombor 3, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Nombor 4, menghadapi pengembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Okey, jadi ada 4 matlamat penggubalan. Okey, kejap ada gangguan. Okey, pertama mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Jadi dia gubal dia buat dasar luar ni pertama untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita kena mempertahankan kemerdekaan. Kemudian kita nak, bila kita dah mempertahankan kemerdekaan, mesti dah kita nak kedaulatan negara kita pun terjaga. Okey, kemudian kita nak melindungi kepentingan nasional. Okey, kepentingan nasional ni apa? Kepentingan kepentingan peringkat luar lah. Okey, kemudian mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia, memupuk hubungan baik dengan negara luar, kemudian menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Okey, mesti ada cabaran-cabaran dia. Jadi bila dasar tu dibuat, mesti memikirkan okey, apa isu yang bakal wujud. So cabaran-cabaran mana yang kita nak kena counter, yang kita nak atasi. So kena macam dah memandang ke hadapan, kita gubah dasar tu. Okey. Next. Haikal? Ya, faktor penggubalan dasar luar. Ikatan sejarah. Nilai sejarah yang dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Okey, ada beberapa sebab. Kita nak buat dasar ni, kita ada beberapa sebab kenapa kita nak buat dasar tersebut. Okey, pertama tadi Haikal sebut ikatan sejarah. Okey, sejarah yang macam mana? Okey, so kita ada ikatan macam mana? Kita ada ikatan hubungan dengan siapa? Itu jadi faktor dia. Jadi kita ada ikatan sejarah dan budaya negara serantau. Maksudnya kita ada persamaan bahasa, kita ada persamaan budaya.
maksudnya budaya kita kalau masuk rumah buka selipar, lagi apa. Ada persamaan serumpun tersebut. Dengan siapa? Contohnya kita ada dengan Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina. Lagi mana? Siapa yang macam lebih kurang kita? Thailand, Myanmar. Okey, China dengan India. Betul? Okey. So, benda-benda inilah yang menjalinkan hubungan rapat, yang menjadi ikatan sejarah dengan kita. Okey, next. Lagi mana? Kalau negara luar, tadi yang serantau kan? Okey, tadi yang cikgu sebut tu negara-negara serantau. Okey, kalau hubungan dengan negara yang luar daripada serantau, hubungan Malaysia dengan mana? Contohnya apa? UK. Ha? UK. UK. Kita ada persamaan apa dengan UK? Arab Saudi. Awak. Kita ada persamaan Ada. ikatan agama. Agama kita apa? Agama Islam. So agama Islam kita apa? Ikatan kita dengan negara lain. Yang mana yang sama dengan kita? Arab Saudi. Lagi mana? Mesir. Yaman dengan Turki. Negara-negara ni adalah negara-negara Islam. Jadi kita ada ikatan sejarah, ada ikatan hubungan yang kuat dengan mereka. Jadi bila kita dah mencapai kemerdekaan, negara kita ni lah kita terbentuk dan kita menyertai Commonwealth. Okay, next. Yang terakhir, selepas mencapai kemerdekaan, negara kita telah menyertai hubungan Commonwealth. Okey. Keperluan nasional. Keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Yang kedua, dalam menggubal dasar luar, kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan maupun dasar yang menguntungkan negara. Yang ketiga, kedudukan yang strategik menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar dengan negara serantau. Yang keempat, hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Yang terakhir, kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Jadi faktor apa lagi? Okey, so faktor kedua ada keperluan nasional. So keperluan nasional sebab apa? Jadi kita kena tengok yang boleh beri keutamaan kepada kepentingan negara. Apa sesuatu negara tu dia boleh buat kepada negara kita. Okey, dan kita boleh memberi manfaat apa kepada negara lain. So jadi kepentingan negara ni kena bagi perhatian utama sebab kita nak jaga kedaulatan dan yang menguntungkan negara. Maksudnya kita kalau kita berhubung baik dengan Jepun sebab apa? Kita berhubung baik dengan China sebab apa? Apa kepentingan kita? Keperluan kita apa? So kita macam kalau kita membina hubungan dengan China, kamu agak-agak apa? Sebab apa kita nak kena berhubung baik dengan negara China? Perdagangan. Sebab mungkin satunya sebab diorang teknologi diorang murah kan. Diorang kita boleh sub pekerjaan ke apa dengan diorang kan untuk diorang hasilkan. Okey. Tu kalau China. Dan US sebab apa? Kita nak penting menjaga hubungan dengan US. Okey. Okey, seterusnya kedudukan yang strategik juga. Okey, menjadi perkiraan utama. Okey, kemudian dan juga yang boleh menjaga kebajikan rakyat. Okey. Lagi kepentingan ekonomi dan keamanan yang bebas daripada ideologi. Kita tak nak ikut mana-mana negara yang ideologi. Contoh macam China. China ideologi dia komunisme. Tapi kita tak ikutlah ideologi dia. Cuma kita berhubung baik secara diplomatik. Okey. Next. Next, kepimpinan.
Kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia. Yang kedua, pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Yang ketiga, dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Yang terakhir, Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. So kepimpinan ini yang menentukan faktor dasar tersebut dibuat. Okey. So bagaimana seorang pemimpin itu dia bijaksana. Okey. Dalam menentukan dasar penggubalan tu. Okey. So dia nak buat macam mana? Dia nak hubungkan hubungan jalin dengan negara tersebut disebabkan apa? Benda-benda tu yang menentukan hala dasar tuju negara kita. So kalau macam kita nak dapatkan vaksin. So kita kena apa? Kita kena berhubung dengan negara mana? Ada berapa vaksin kat Malaysia ni yang ada? Adakah itu dikira hubungan juga tu? Hubungan lah. Cikgu tanya, cikgu jawab. Okey. Jadi tahu tak vaksin-vaksin yang mak ayah kamu dapat tu? Kakak-kakak abang-abang kamu dapat tu? Vaksin Pfizer dari mana? Sinovac dari mana? AZ dari mana? Tahu tak? Tak tahu. Cina. Dari mereka kot. Dari mana Nisa? Arab ada yang cikgu kan? Arab yang mana? Pfizer kot. Cari nanti mana? Pfizer bukan Arab. Okey. Kamu cari mana? Sinovac je cikgu bercakap. Sinovac Cina. Okey. Pfizer UK. Okey. Jadi kamu kena kalau kita tak ada hubungan baik dengan mereka, adakah kita akan dapat bekalan vaksin tersebut? Adakah kita akan dapat dengan harga murah ke macam mana ke kan? Adakah mereka akan bagi bekalan dengan mencukupi jika kita nak tak cukup ke apa ke kan? Tapi kita dapat, kita ada pilihan lagi. Kita ambil daripada China, kita ambil daripada Korea, kita ambil daripada tu bagi mencukupkan bekalan. Sebab mereka keluarkan tu pun ada yang tak cukup, diorang kena bagi juga dekat negara-negara lain kan. Sebab diorang pun ada hubungan diplomatik dengan negara lain. Sebab tu kita tak perlukan vaksin tu dengan bertempur, dengan perang. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita ada hubungan diplomatik yang baik dengan diorang. Nampak? Kadang sebab apa kita boleh dapat tu dengan aman, dengan tentera, mungkin bekalan tu dihantar dengan naik flight apa semua, elok apa semua kan. Tapi kalau kita sendiri, kalau kita tak ada hubungan baik dengan negara luar, memang kita tak akan dapat lah. Matilah semua dekat negara. Memang mau jadi musnah kita ni. Okey. Seterusnya. Yang terakhir, persekitaran luar. Perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Yang kedua, alamak, sakit mata Dan. Aduh. Okey, yang kenapa? Has left pula dah. Okey, yang kedua, penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan. Jadi apa-apa kita punya perubahan, mestilah kita tak duduk pada satu tempat. Maksudnya kalau kita macam zaman cikgu dulu, takkanlah tak berubah kan sampai zaman sekarang kan. Daripada telefon dulu, telefon picit-picit 3310 kepada telefon Blueberry. Bukan Blueberry, apa? Blackberry. Blackberry. Kemudian Android.
iPhone dan seterusnya kan. Lepas ni tak tahulah telefon apa yang keluar pula. Lepas tu jam pun boleh buat telefon kan. Sekarang macam-macam perkembangan. Jadi semua tu adalah bergantung kepada penggubalan tu bergantung kepada perubahan semasa, perubahan tahun. Tengok macam mana kan. Tidak takut pada yang ikut yang lama je dasar tu. Dasar lama buat macam ni, so tak payah berubah, tak ada. Sebab kepimpinan pun berubah kan. Okey, sekarang siapa Perdana Menteri kita? Ismail Sabri. Kalau tak kenal tak tahulah kan. So dah berubah daripada Menteri Pertahanan. Dah berubah jadi Perdana Menteri. Jadi kita tengok apa dasar-dasar yang dia buat. Mungkin dia nak kekalkan dengan dasar yang lama ataupun dia nak buat dasar yang baru. Bapak Daffy. Siapa fan Daffy? Okey. Kemudian penggubalan dasar luar negara. Okey. Ditentukan dengan perkembangan peringkat antarabangsa lah. Contoh pada era Perang Dingin. Masa tu kita lihat negara kita lebih kepada pro-barat. Okey, kemudian ubah dasar pula kan ikut perkembangan bila Tun Razak Tun Hussein tu dia pegang pula tampuk pemerintahan. Bezalah setiap Perdana Menteri dia ada perbezaan dia. Okey. Sebelum tu pun sebelum tukar tampuk pemerintahan kan Azmin Ali ada pergi ke mana? Pergi mana? Siapa tahu? Yang kita sibuk tengah kes meningkat tu kan. Lepas tu Azmin Ali pergi luar negara. UK. Mana ada UK? Bukan. Turki. Dia ada pergi Turki. Lepas tu dia pergi ada Istanbul. Kononnya nak buat. Kita pun tak pastilah kan. Tapi katanya nak memang buat hubungan diplomatik. Okey. Okey, jadi sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia dah gubahlah dasar luar yang dinamik. Bermaksud dinamik tu apa? Dinamik tu dia bergerak-gerak lah. Dia tak duduk pada satu tempat statik je. Tak. So dia dinamik. Dinamik bermaksud mengikut perubahan zaman. Mengikut perubahan perkembangan perubahan dunia. Tu maksud dinamik. Dia berubah-ubah kan. Okey. Dan dilaksanakan untuk memenuhi matlamat. Matlamat dia utama adalah ingat untuk jaga kedaulatan negara dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Jadi dasar yang sebelumnya yang agak selektif berubah kepada berbaik-baik dengan semua negara membolehkan pandangan Malaysia dihormati oleh negara lain. Contohnya dulu kita selektif, kita anti-komunis. Jadi kalau kita anti-komunis bermaksud kita tak campur dah dengan negara China, kita tak campur dengan Jerman, dengan Jerman. Sebab apa? Sebab dia orang Nazi. Tapi sekarang kita berbaik-baik dengan semua. Tapi adakah kita baik dengan Israel? Adakah kita menyokong Israel? Tak. Kita tak. Tetapi bantuan kita itulah agak terhadlah Malaysia kan. Sebab kita pun terikat dengan dasar PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Alright. Next, 9.3. Baru sebut. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, boleh sambung? Bawah dan. (9.3) Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). PBB ditubuhkan pada tahun 1945 dengan mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama. 3. Pelibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB serta menyertai agensi PBB. Pelibatan Malaysia. Pertama, Malaysia memberi komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Hal ini sejajar dengan pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa iaitu hidup bersama secara aman. 3. Komitmen. Yang komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui 4 perkara tersebut. Mendukung piagam PBB,
terlibat dalam agensi di bawah PBB, memberikan sumbangan untuk misi pengaman. Keempat, memberi rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. Mendukung piagam PBB. Pertama, mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita, iaitu menegakkan hak asasi manusia, dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Konsep hormat menghormati, tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Okey, kita tengok PBB ni dia ditubuhkan 1945. Jadi matlamat utama dia adalah untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Okey, dua tu. Siapa buka buku teks tu, okey, highlight itu, gariskan. Okey, jadi memang dia, moto dia adalah hidup bersama secara aman. Ingat, PBB ni memang matlamatnya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia. Lepas tu dia nakkan taraf hidup dan semua mendapat taraf hidup yang sama, ada hak asasi. Kemudian tanpa bezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Konsep dia kena hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Maksudnya kalau dia kata okay, Malaysia dah merdeka, so kau kena hormat. Okay, Malaysia tu merdeka, kau tak boleh serang macam tu je. Tapi apa yang berlaku dekat Israel? Kamu fikirkan. Okey. Dan apa tindakan PBB terhadap Israel? Ada? Ada ke tak ada? Semua tak ada. Tak ada kot. Sebab semua takut, sebab kita di bawah belenggu US. US adalah satu negara yang maju, yang kuat. Dia jadi macam tu lah. Okey. Jadi sebut dalam ni, tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Dia ada sebut juga. Okey. Next. Terlibat Dalam agensi PBB. Pertama, terlibat dengan United Nations of Educational, Scientific of Cultural Organisation, UNESCO, Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan PBB. Kedua, pelibatan aktif Malaysia membolehkan beberapa tapak di Malaysia iaitu Gunung Mulu dan Taman Kinabalu 2008, Bandar Melaka Georgetown 2008 serta Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Tiga, bekerjasama dengan Agriculture Organisation FAO, Pertubuhan Makanan Sedunia dalam bidang pengeluaran makanan serta World Health Organization, WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam bidang kesihatan dan perubatan. Keempat, contohnya WHO. WHO yang vaksin yang dikeluarkan tu. Okey, kalau WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, tidak mengiktiraf vaksin tersebut, kita tak boleh guna. Jadi vaksin tu adalah diiktiraf oleh WHO. Okey. Kemudian ada golongan anti vaksin. Ada siapa follow? Yang dia ada makan ivermectin. Tahu tak? Ada siapa follow tak? Tak tahu? Ada golongan anti-vaksin, dia tak mau vaksin. Dia kata okey, makan makanan sunnah. Boleh lah. Tapi kau perlu juga vaksin tu. Sebenarnya vaksin ni dia dah mula daripada zaman Osmaniyah lagi. Turki Osmaniyah. Cikgu lupa nak forward dekat korang. Jadi dah ada dah sertifikat tu. Macam kita kan. Kalau mak ayah kamu, kalau kamu nampak, kita bukan ada digital certificate je dekat dalam phone. Ada juga Kementerian Kesihatan dia bekalkan, ada sijil dia macam kad kan. Kad tu dos pertama bila dapat, dos kedua bila dapat. Kad
kalau pada zaman Osmaniyah dulu dah ada dah kad tu, tapi taklah setebal kad yang kita dapat tu. Dia macam kertas salinan. Oh, ayah saya anti vaksin. Nak buat macam mana? Kena nasihatlah sikit. Kena bagilah apa ni kan. Okey. Jadi benda tu dah ada dah. Bukan orang kata vaksin ni haram lah, ada masuk apa, ada yang kata ejen Zionis lah. Tak ada. Benda-benda ni memang dah dibicarakan dah dalam ulama sedunia dah pun. Okey. Ni WHO. Jadi golongan anti vaksin ni dia ada juga yang mengatakan yang dia sebut, dia kata nak makanlah ivermectin. Ivermectin tu dia macam pil. Okey, pil tu sebenarnya untuk ubat cacing kepada binatang. Benda tu tidak mendapat lagi kelulusan daripada WHO, tapi dah dijual di pasaran. Orang berlumba nak makan benda tu. Sedangkan vaksin tak mau cocok kan, tak nak ambil. Okey, itu WHO. Lagi? Baru besar. Tadi bukan main kecil tulisan tu. Okey, next. Memberikan kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat United Nations High Commissioner for Refugees UNCHR, Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenali pelarian di Kuala Lumpur. UNCHR ialah badan yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara. Ni, golongan pelarian yang tidak bernegara ni. Contohnya apa? Macam Syria. Bukan. Dia ada dekat Malaysia ni. Dia apa yang kita panggil dia? Rohingya. 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 Cikgu tak dengar dari mula-mula. Rohingya tu lah. Dia tak ada, dia pelarian, dia tak ada negara ni kan. Sepatutnya UNCHR ni kena banteras, kena jagalah Rohingya ni okey. Tapi memang ada je kan, bersepah-sepah je dekat kita punya kawasan kan. Macam dekat Nusa Penang ni ada je. Dekat kawasan kamu lagi lah mungkin ramai kot. Dah tak tahu mana satu Rohingya, yang mana satu Bangla. Dia orang macam lebih kurang je kan kulit dia orang ni kan. Okay, next. Menyertai Majlis Keselamatan, badan penting di PBB. Majlis ini bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Malaysia dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB, iaitu pada tahun 1995, 1989, 1990, 1999, 2000 dan 2015-2016. Okay. Jadi kita dipilih lah. Kita memang pernah dipilih. Lagi-lagi kita memang menyokong lah kan isu keamanan ni, sebab Malaysia dikenali dengan sifat prihatinnya kan. Okay. Lepas tu Malaysia pula tak pernah tanda tangan tau Convention Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967. Dia bila kita tak tanda tangan benda ni, itu yang sebabnya Rohingya tu dia boleh datang di negara kita, dia boleh duduk elok-elok. Sebab apa? Sebab kita ni sikap Malaysia ni dia lebih kepada dasar kemanusiaan, prihatin, kesian. Jadi benarkanlah pelarian yang tinggal ni sementara waktu di negara kita sehingga ditempatkan ke negara dunia ketiga oleh UNHCR. Okey. Kononnya sementara, tetapi berapa lama sementara tu kan? Kadang-kadang sementara kita tahu pun dah berapa tahun dia duduk sini, lepas tu dah membina rumah, lepas tu dah kahwin pula, dah beranak pinak, dapat sekolah, dapat pendidikan kan. Tapi status tak ada. Tak ada status. Macam mana? Itulah. Tu sikap Malaysia yang kadang-kadang benda yang memang baik, tetapi kadang-kadang boleh memakan diri. Okay. Next. Okay, sumbangan dalam misi pengaman.
Kita banyak tau, kita banyak terlibat dengan misi pengaman ni. Lebih-lebih lagi bila dah pandemik ni wujudlah kan. Okey. Apa dia? Okey. Sambung. Dah tak tahu pula siapa yang nak terang. Ke dah terang tapi tak buka mic. Sumbangan dalam misi pengaman. Bosnia dan Herzegovina, United Nations Protection Force UNPROFOR dari tahun 1992 hingga tahun 1995. Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL dari tahun 2007 hingga kini. Ethiopia, United Nations Mission in Ethiopia dan Eritrea dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Banyak Utopia. Dia nak ejaan ni kan Ethiopia kan, tapi kita sebut Utopia. Ethiopia. Lepas tu Congo, United Nation Operation in Congo dari tahun 1960 hingga tahun 1964. Namibia, United Nation Transition Assistance Group dari tahun 1989 hingga tahun 1990. Lepas tu Somalia, United Nations Operation in Somalia 2 dari tahun 1992 hingga tahun 1995. Lepas tu Timor Leste, International Force in East Timor dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Yang terakhir Kemboja, United Nations Transitional Authority in Cambodia dari tahun 1992 hingga tahun 1993. Okey. Kalau dekat buku teks kamu boleh tengoklah kat mana negara-negara tersebut yang terlibat ni kan. Okey, ada yang biasa dengar kan Timor Leste. Timor Leste selalu dengar kan. Okey, Kemboja. Okey, so semua ni kita pernah terlibat menjadi AJK, ahli dalam ataupun kita terlibat dekat dalam misi-misi ni. Jadi siapakah orang-orang ni? Mungkin ada pegawai pegawai diplomatik daripada negara kita kan. Okey. Mereka terlibat secara langsung dalam misi keamanan ni. Okey. Jadi dalam ni tugas pasukan pengaman antaranya termasuklah memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Okey. Next. Misi Pegawai Pemerhati Sahara Barat, United Nations Mission of the Referendum in Western Sahara, MINURSO, dari bulan Julai hingga kini. Sierra Leone, United Nations Mission in Sierra Leone, dari tahun 1999 hingga 2005. Liberia, United Nations Observer Mission in Liberia, dari bulan Ogos 1993 hingga 1997. Congo, United Nations Organization Stabilization in the DR Congo, dari tahun 1999 hingga kini. Angola, United Nations Angola Verification Mission
dari tahun 1991 hingga tahun 1995. Namibia, United Nations Transition Assistance Group dari bulan Februari 1999 hingga bulan April 1990. Mozambik, United Nations Operation in Mozambique dari tahun 1992 hingga 1994. Bohiden. Ethiopia, United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea dari tahun 2000 hingga 2008. Timor Leste, United Nations Transitional Administration in East Timor dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Cambodia, United Nations Advanced Mission in Cambodia dari tahun 1991 hingga 1992. Iraq, United Nations Iraq Kuwait Observation Mission dari tahun 1991 hingga 2003. Bosnia dan Herzegovina, the United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina dari tahun 1995 hingga 1996. Chad Libya, United Nations OZO Street Observer Group dari tahun 1994. Okey, kalau tengok tahun kelahiran kamu kat mana? Kat mana yang kamu ni? Negara mana yang tengah ni? Kamu bila? Tahun bila lahir? 2004. 2004. Waktu tu tengah misi 2004. kat mana? Utopia. Malaysia sedang menjalankan misi pengaman di Utopia, jadi misi pemerhati. Jadi apa tugas misi pemerhati ni? Dia perhati je ke? Tak, dia tugas pegawai ni dia termasuklah dia bantu pentadbiran dan pengurusan. Okey, kemudian dia bagi latihan teknikal, kemudian menjadi jurubahasa. Kenapa penting jurubahasa ni? Dia jadi jurubahasa lah kalau ni tak faham kan. Okey, tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Siapa tokoh dia? Next slide. Ada tokoh. Okey, jadi bila anggota kita ni sebagai anggota PBB yang prihatin, jadi Peribatan Malaysia bukan sekadar nak menyuarakan pandangan je. Okey, nak menyuarakan pandangan dalam forum dan persidangan atau terlibat dengan misi pengaman. Tapi negara turut berbanggalah dengan kejayaan yang dibawa oleh anak Malaysia dalam badan dunia tersebut. Jadi antaranya adalah Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Okey, dia adalah doktor perubatan dan aktivis kemanusiaan. Okey, pada tahun 2008 dia merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. 2009 hingga 2011, beliau terlibat dengan United Nations Population Fund, UNFPA, sebuah agensi PBB di New York. Okay, kemudian 2014, menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Sebab itulah kita adakan guru kanan mata pelajaran bidang kemanusiaan. Bawah kemanusiaan ada apa? Sejarah, geografi, lagi apa? Seni. Bidang-bidang yang boleh melahirkan manusia. So bidang sains dengan matematik tu tak boleh lahirkan manusia ke? Tak. Tapi yang biasanya bidang kemanusiaan ni lebih kepada keprihatinan. Okey. Kemudian tokoh kedua, Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Siapa dia? Dia adalah penjawat awam. Penjawat awam macam cikgu lah. Ataupun pegawai-pegawai awam di kementerian atau jabatan kan. Okey, 2017 hingga 2020 dia mengetuai UN Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut.
Okey, kemudian UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan serta populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Okey. Kemudian Tan Sri Razali Ismail, beliau adalah tokoh diplomat 1990 hingga 1992. Beliau mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat United Nations Development Program. 1991 beliau dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB, Economic and Social Council ECOSOC, dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB. 2000 hingga 2005 beliau adalah wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. Okey, ramai lagi ni, ada lagi Dr. Jomo Kwame Sundaram. Siapakah beliau? Ahli akademik. Ahli akademik ni sama ada guru ataupun pensyarah lah. Okey, Disember 2004 dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kehormat. Kalau macam ni, beliau ni adalah ni lah pensyarah. Okey, bagi hal ehwal kewangan dan pembangunan antarabangsa, 2005 dilantik sebagai penolong Setiausaha Agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. Kemudian 2012 hingga 2012 hingga 2015 dilantik sebagai penolong ketua pengarah dan penyelaras pembangunan ekonomi dan sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Seterusnya Tan Sri Abu Samah Abu Bakar, pegawai tentera. Maksudnya banyak bidang lah. Kalau pegawai tentera pun lagi banyak tengok ni kan, benda-benda yang ialah perang apa semua kan. Okey. Jadi 1994 dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM 2 di Somalia. Warga Malaysia pertama yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemerintah tertinggi tentera di PBB. Nampak? Maksudnya kita ni memang kalau kat PBB tu memang dah dipandang, walaupun Malaysia ni kecil tetapi disebabkan sumbangan-sumbangan kita, rakyat-rakyat kita ni dipandang tinggi. Okey, pelantikan ini menandakan pengiktirafan, dapat pengiktirafan lagi PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan. Okey, jadi Malaysia adalah negara yang memainkan peranan aktif dalam PBB. Kita bukan setakat ahli, tak, tetapi kita juga aktif. Kita lah, AJK kita lah yang memberi sumbangan, bukan setakat sumbangan idea tapi sumbangan tenaga. Okey, selain daripada terlibat dalam persidangan PBB, negara juga memberikan kerjasama dan komitmen dalam usaha membantu PBB melaksanakan pelbagai agenda serta misi badan dunia tersebut. Malaysia turut memberikan sumbangan penting dalam PBB semasa menjalankan tugas misi pengaman. Terdapat juga warga Malaysia yang mengetuai agensi di bawah PBB. Sebagai warga Malaysia, kita wajar menyokong pelibatan negara dalam badan dunia ini. Kita seharusnya berbangga dengan pencapaian cemerlang Malaysia dalam PBB yang mengharumkan nama negara. Okey. So, nanti boleh sambung 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Boleh sambung dengan cikgu baru. Boleh? Sedihnya. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan? Dah lah. Okay. Kita tengok dulu. Okey, boleh. Okey, dah tutup ni. Kenapa tak keluar? Bila nak share tu dia tak boleh keluar. Ni window. Dia tak keluar yang Telegram ni. Sebab apa? Okey. Tak keluar pula. Okey, sementara tu ada apa-apa soalan? Tak ada. Je. Saya okey je.
Yang lain? Baik, takkan ada soalan? Tak ada. Alia mana? Alia dah left. Ya saya. Tak ada soalan? Tak ada. Selalu ada. Okey. Izani? Okey. Tak ada. Jadi kalau soalan ni keluar, adakah mampu anda menjawabnya? Berat tak InsyaAllah. topik ni? Agak-agak berat tak topik ni? Soalan ni kalau kebat keluar, InsyaAllah boleh jawab sebab dia berkaitan dengan perhubungan, apa dia, kenapa pentingnya, apa matlamat. Matlamat tu fakta lah. Biasanya kenapa pentingnya wujudnya jasa luar. Okey, kebat lah. Tapi kalau dia kata fakta, okey berikan contoh apa? Berikan apa? Yang kita pernah Malaysia terlibat dengan apa kan? Okey, negara mana yang Malaysia pernah terlibat? Okey, kena sebut. Lepas tu tokoh, senaraikan tokoh. Dia suruh bagi 3. Ada berapa tadi tokoh? Ada 5 ke 6? Ke 7? Ada 6 tokoh? Okey. So tokoh-tokoh tersebut kalau disuruh hurai, berikan huraian lengkap biodata tokoh tersebut. Kalau dia suruh pilih satu je, contohnya kamu sebut Dr. Jamilah. Kamu bagi nama Dr. Jamilah. Soalan tanya, okey, senaraikan 3 tokoh yang terlibat dengan PBB ini. Okey, kamu pilih 3. Siapa 3? Kamu nak pilih siapa? Contoh Dr. Jamilah. Okey. Maimunah. Datuk Maimunah. Datuk Maimunah boleh. Okey, ada siapa nama bapa kat sini terlibat? Okey, dia bagi 3 kan. Okey, jadi kamu sebut 3 dengan Tan Sri Razali Ismail. Okey, soalan B pula. Okey, huraikan biodata ataupun sumbangan tokoh, salah satu tokoh yang kamu telah sebut seperti di atas. Okeylah, selamatlah kan. Maksudnya, kamu kena hurai seorang je. Ataupun dia nak 3-3. Contohnya 8 markah. Tapi kalau seorang je biodata, tak cukup 8 markah ni. Tu saya kata, kamu kena ramal soalan. Daripada teks ini, soalan yang macam mana agak-agak boleh keluar. Kita ni bukan kita nak baca je tau. Kita nak baca, kita nak hafal je. Kita nak apa work hard, very hard. Memanglah kita kena hafal fakta kan. Tapi bagaimana kita manipulasi fakta-fakta yang kamu dapat tu dengan macam mana, apa yang akan kamu buat soalan yang bakal keluar. Tu cara teknik belajar yang lebih work smart. Study smart. Okay. So daripada sini kamu boleh agak dah. Soalan ni mesti salah satu akan keluar daripada akan keluar di dalam esei ataupun bahagian A kan. Okey. Jadi daripada sini agak-agak ada berapa poin tadi? Tan Sri Jamilah tu ada 4 poin je. Boleh dapat ke 4 poin ni dapat 8 markah? Mungkin tak. Okey. Mungkin dia akan kata okey, sebutkan 3, nyatakan 3 orang. Okey. Dan huraikan 3 biodata mereka yang kamu sebutkan sebentar tadi. So bolehlah. So kamu boleh terangkan Tan Sri Jamilah tu macam mana, Datuk Maimunah tu macam mana, Tan Sri Razali Ismail tu macam mana. Okay. So daripada 6 ni tak perlu ingat semua. Kamu ingat je yang mana yang lebih dekat dengan kamu ingat muka dia kan. Sebab benda-benda ni, visual ni dia akan merasa ingatan kamu. Oh, Tan Sri Razali ni dia handsome tak? Okay, kita tengok. Siapa yang suka yang handsome? Dr. Jomo lah. Dr. Jomo Kwame Sundram. Ada kan? Semua ada buku teks kat depan mata? Ada. Tengok Dr. Jomo. Okay, Dr. Jomo lah. Pilih Dr. Jomo lah sebab dia handsome. Tu salah satu kriteria kamu nak pilih yang boleh menarik perhatian kamu, nak ingat pasal nak
ingat pasal dia dan kamu nak tahu kan. Okey. Jadi kamu hafal lah biodata dia, apa dia kan, ingat. Apa, dia ni siapa dia ni apa dia punya tanggungjawab dia apa semua, dia punya peranan dia, sumbangan dia. Okey. So kita dah pilih tadi Dr. Jomo sebagai ahli akademik. Okey. Apa lagi yang menarik? Kamu boleh tengok yang fakta yang menarik. Kamu mungkin dah di pasal tentera. Tan Sri Abu Samah. Okey, Dr. Jamilah pun boleh. So ingat 3 ni, yang betul-betul ingat. Kamu fokus 3 ni. Tetapi jangan ditinggalkan yang lain. Sebab apa? Kemungkinan yang lain ni dia akan keluar dekat apa? Pilihan jawapan yang ABC tu kan. ABC kita tak, dia akan sebut okey, berikut adalah tokoh-tokoh ini. Dia berilah biodata dia kan. Siapakah tokoh tersebut? Dah menggau tak ingat kan. Tetapi kamu tak semesti kena hafal. Tu cikgu kata fokus kepada 3 tetapi jangan tinggalkan 3 yang lain tu. Boleh? Boleh. Lagi nak tinggalkan kamu lagi bersemangat rasanya. Macam nak tak Cikgu. habis baca. Ya Alia. Kalau dalam exam kita nak type pula kita tulis apa ni? Macam macam dah dekat Tan Sri Dr. Jamilah tu kan. Yes. Kan ada United Nations Population Fund tu kan. Kalau Aha. kita tulis UNFPA je boleh ke? Boleh. Kalau kita tak ingat kan, kalau kita tak boleh nak hafal kan United Nations Population Fund ni kan. Tapi jangan kiranya jangan silap lah. Langsung tak boleh silap. Kalau UNFPA memang kena UNFPA lah. Tak boleh nanti kamu tertinggal UNPA ke. Kena ingat betul-betul yang UNFPA. Okey, Lebih baik ingat nama penuh kot, United Nations Population. Sebab population ni, Tan Sri Jamilah, dia berkaitan dengan population kan. Dia ada sebut pasal population tadi yang Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif ni kan. Tu Datuk Maimunah. Kamu kena macam pandai mengait-ngaitkan antara satu sumbangan kepada sumbangan yang lain tu. Jangan pula bercampur aduk. Tapi kalau kita bercampur aduk, dia tolak markah tak? Tu ni nak. Rasanya tak. Kalau kamu sebut Dr. Jamilah ni, kamu tersebut pula biodata dia tiba-tiba termasuk pasal Datuk Maimunah pula. Tak tolak markah, tak ada. So bukan nak kata dibolehkan, tetapi jangan risau, dia tak tolak markah. So just right. Yang penting kan, Cikgu Gani pun dah cakap just right. Jangan tinggalkan kosong. Okay, lagi any question? Tak ada. Tak ada? Okay, so next bila kita boleh sambung, agak-agak kalau esok pagi 8.30 boleh ke nak buat meet ni? Boleh, tak ada hal. Boleh. Kan yang orang yang sama. Ikmal, Alia, Nisa, lepas tu yang lain boleh wujud tak? Izadi, insyaAllah boleh. Boleh Gu. Syairah boleh. Boleh? Kita on. Alright, kita on. Kita bagi habiskan bab ni. Lagi rasa macam lagi tinggal sikit. Lepas tu next kita boleh discuss dia punya soalan. Alright? Boleh. So Haikal. Nak soalan. Ada soalan? Aidil? Apa dia Aidil? Tak ada apa-apa. Okay. So we are going, kita buat the best insyaAllah. Anytime, bila-bila kamu rasa pakat-pakat dengan kawan, jomlah kita minta Cikgu Sheila buat meet. Silakan. Cikgu tunggu je. Bila je? Bila dah ni lah. Bila dah Cikgu berkhidmat kat sana nanti. Alright. Sedih ni. Baru nak mula-mula rapat kan? Alright. Gambar? Boleh buka kamera? Oh, boleh. Kerana kenangan itu takkan datang. Takkan apa?